Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang baru diterima daripada harapandaily.com 26 Disember 2023. Tular gambar kereta baru didakwa untuk Menteri Besar dan Exco Terengganu. Berita penuh. Kerajaan PAS Terengganu kembali mengundang pertikaian ramai sekali lagi apabila selepas telah tular gambar beberapa biji kereta SUV jenis Mazda yang didakwa untuk kegunaan Menteri Besar dan Barisan Exco Terengganu. Gambar yang telah dimuat naik oleh seorang pengguna Facebook itu menunjukkan kereta bernombor pendaftaran negeri Terengganu berjenama Mazda dan Kia. Berikutan itu, seorang pemimpin PKR menggesa agar Kerajaan Terengganu tampil untuk menjelaskan dakwaan pembelian kenderaan tersebut yang dilakukan hanya selepas 4 bulan PAS menang besar di negeri itu. Ketua Penerangan dan Komunikasi PKR Kemaman, Ahmad Nadhir berkata, jika benar pembelian itu dilakukan, kenapa kerajaan negeri tidak menyiarkan secara rasmi kepada rakyat berhubung pembelian itu? Katanya, jikalau betul, kenapa pembelian dilakukan tidak berapa lama selepas kemenangan besar PAS di dalam PRN baru-baru ini? Soal Ahmad Nadhir dalam satu kenyataan sambil berkata, dakwaan tersebut telah menambah koleksi isu-isu panas dalam kerajaan negeri Terengganu. Pada masa yang sama, beliau berkata, kerajaan PAS tidak boleh dilihat oleh rakyat dalam keadaan sedang membagi-bagikan ganimah atau harta peninggalan perang selepas menang PRN dengan dakwaan pembelian kereta terbaru ini. Katanya, Menteri Besar Terengganu perlu untuk menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh netizen berhubung isu berkenaan. Tambahnya, Menteri Besar Terengganu wajib menjawab persoalan ini bagi membuktikan apa yang mereka laungkan sebelum ini, bahawa pentadbiran negeri Terengganu adalah bersih dan telus. Lebih-lebih lagi, MB Terengganu telah dipotretkan sebagai calon Perdana Menteri daripada PAS setelah menang dalam PRK Kemaman. Katanya, persoalan ini jika tidak dijawab hanya akan memakan diri PAS yang begitu obses untuk menampilkan bahawa parti mereka, parti bersih dan pemimpin mereka cekap mentadbir dan bebas dari salah guna kuasa, tetapi sering diingkari dengan kontroversi yang tidak berkesudahan, katanya. Sementara itu, bekas Ketua Penerangan UMNO Terengganu Wan Abdul Hakim Wan Muhammad berkata, kerajaan wajar mengeluarkan kenyataan berhubung dakwaan SUV Mazda bagi memastikan sama ada ia merupakan keperluan mendesak dalam keadaan keutamaan buat masa ini. Ada tersebar gambar-gambar kereta SUV model Mazda serta sama ada CX-5 atau CX-8. Saya tidak dapat mengesahkan, namun ia didakwa merupakan kereta baru untuk ahli Exco. Kalau model CX-5 harganya bermula RM138,000 hingga RM174,000. Kalau CX-8 dari RM185,000 hingga RM200,000. Dan ianya hanya lebih murah jika mendapat pelepasan sukai oleh Kementerian Kewangan, katanya dalam kenyataan hari ini. Jelas Wan Hakim, pembelian kenderaan baru itu tidak menimbulkan sebarang isu sekiranya ia termaktub dalam Belanjawan 2023.
Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia. Kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Selamat malam. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Betulkah Daim Zainuddin berani ambil tindakan kepada Anwar Ibrahim? Adakah Daim ini akan jadi seperti Mahathir juga, yang akhirnya bermusuhan secara undang-undang dan politik kepada Anwar Ibrahim? Tapi ingat, keadaannya berbeza sekarang. Dulu waktu Anwar terkena dengan mereka ini, dengan Tun Mahathir dan Daim Zainuddin, pada waktu itu harus diingat bahawa Tun Mahathir Perdana Menteri, lepas tu Anwar Ibrahim waktu itu dia jadi orang di bawah Mahathir saja. Tapi harus Daim ingat sekarang, Tun Daim kena sedar dan ingat sekarang bahawa yang jadi Perdana Menteri sekarang ini bukan Mahathir. Yang pegang kad, yang pegang kelebihan sekarang ini bukan Mahathir dan bukan Tun Daim, tapi adalah Anwar Ibrahim. Dan sekarang ini pula yang ada akses kepada dokumen-dokumen kerajaan yang rasmi, yang senang untuk dapat akses, adalah Anwar Ibrahim. Apa yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim ini bukan untuk menyerang politik pada pendapat saya, tapi ini kerana supaya tidak ada lagi berlaku seperti ini. Ada satu tajuk berita daripada astroawani.com 28 Disember, diterbitkan pada kira-kira jam 9.34 malam tadi. Awani ringkas, Daim akan ambil tindakan undang-undang. Wow. Beranikah Daim untuk ambil tindakan undang-undang kepada Anwar Ibrahim atau kepada SPRM? Betul-betul yakinkah? Tapi saya pun mau tengok juga sebenarnya, betulkah Daim Zainuddin ini berani untuk ambil tindakan undang-undang? Ingat, kalau dia ambil tindakan undang-undang, akhirnya kemungkinan besar dia akan kena masuk perangkap sendiri. Kalau dia ambil tindakan undang-undang kepada Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak ada pilihan lain selain untuk membuktikan bahawa perkara itu betul. Jadi maksudnya mungkin Daim Zainuddin tercabar, tidak sengaja telah mencabar Anwar nanti. Jadi sebenarnya langkah Daim Zainuddin akan mengambil tindakan undang-undang ini ada pro dan kontranya. Pronya ialah kalau dia dapat membuktikan bahawa dia tidak bersalah, segala-gala persoalan terus tertutup, dia dapat bersihkan nama dia. Pada masa yang sama dia ada risiko kerana dia mencabar dengan mengambil tindakan undang-undang itu. Secara langsung dan tidak langsung dia mencabar Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membuktikan, mencari bukti, korek bukti, dokumen, apa-apa sajalah, maklumat, dokumen, bukti-bukti apa saja yang boleh membuktikan bahawa adanya unsur rasuah, penyalahgunaan kewangan, pengubahan wang haram atau apa saja unsur yang melanggar undang-undang. Jadi adakah Daim Zainuddin akan mengambil tindakan kepada Anwar Ibrahim? Belum tahu lagi. Tapi menurut apa yang saya baca setakat ini, kenyataan media daripada Tun Daim kata dia sudah berbincang, sudah ada perbincangan dengan peguamnya lah. Jadi tidak tahulah apa perbincangan peguam dia dengan dia, ada mau ambil tindakan undang-undang atau apa. Tapi setakat ini saya lihat belum ada keperluan untuk Daim Zainuddin mau ambil tindakan undang-undang. Kalau dia ambil tindakan undang-undang pun belum tentu
itu kebaikan, membawa kebaikan kepada dia. Kemungkinan membawa lebih banyak masalah kepada dia. Jadi apa-apa pun itu hak Daim Zainuddin di Malaysia. Dia boleh buat tindakan undang-undang kepada Anwar Ibrahim atau SPRM kalau dia mau. Dipersilakan, tidak masalah agaknya, sebab semuanya dalam kawalan undang-undang negara Malaysia. Apapun yang terbaik, kita doakan untuk semua pihak. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye.